Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Okay, siapa yang nak pergi tandas tu, pergi tandaslah dulu. Okey, kita mulakan kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما birahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Okay, baik, alhamdulillah. Okey, baik, so hari ni insyaallah kita nak mulakan dengan subjek UPKK. Kita nak mulakan dengan subjek UPKK. Dan hari ni ustaz nak masuk tajuk ibadah, kan. Mungkin ustaz tak boleh cover semua tajuk, tapi ustaz akan pilih tajuk-tajuk yang bagi ustaz sangat penting. Tajuk-tajuk yang mana penting dan perlu kita tahu. Nah, okey. So hari ni insya-Allah ustaz nak masuk tajuk ibadah, ustaz nak masuk tajuk solat. Tajuk solat. Kalau buku ini awak boleh buka muka surat 75. Muka surat 75. Hari ni kita nak masuk tajuk solat. Sekejap ustaz pun share ustaz punya buku sekejap ya. Nampak tak ustaz punya share screen? Nampak. Okey, alhamdulillah. Nampak kan? Okey, so hari ni kita nak masuk solat fardu. Kita nak masuk solat fardu. Kalau buku, awak punya buku revision lengkap tu muka surat 75. Muka surat 75, betul tak? Betul. Muka surat 75. So hari ni kita nak tahu sebenarnya benda bila dikatakan dengan solat, betul. Buku UPKK muka surat 75. Betul. Boleh buka muka surat 75. Kita nak masuk tajuk solat fardu. Bila kita cakap pasal solat fardu ni, alah ustaz, senang je solat fardu ni, kan? Kita dah biasa buat, sehari 5 kali kita buat. Dan sepatutnya tiada masalah untuk kita buat. Tapi, ada tapi dia. Kadang-kadang ada benda certain ataupun ada perkara-perkara yang kita ambil mudah dan kadang-kadang kita tak tahu pun boleh sampai kita punya solat itu batal, kita punya solat itu jadi tak sah. Ingat, kalau solat fardu tak sah, bahaya, kan? Seolah-olah kita tak solat. Kita penat, Allah 4 rakaat semayang penat, ustaz. 10 minit saya semayang, ustaz, penat. Tapi rugi sebab solat kita tidak diterima. Sebab tu awak sampai dewasa pun kena belajar lagi pasal solat. Kalau awak tak percaya, sebelum ni dekat-dekat masjid apa semua yang datang orang-orang tua still lagi belajar solat. Sebab tak ada siapa pun yang solat sempurna kecuali Nabi. So, kita tak adalah nak jadi macam Nabi sempurna, tapi seakan-akan kita akan buat solat itu solat yang terbaik. Okey, baik, kita tengok muka surat 75. Kita nak tengok pengertian solat.
Okey, Ustaz nak solang pula. Okey, Mia. Mia K-pop. Okey. Ya. Okey, Mia, baca pengertian solat dari segi bahasa dan dari segi syarak. Dan Ya. Jadi dari patung. segi bahasa, doa Ah. berpermohonan Ah. di beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulakan dengan takbiratul ihram dan Disudahi disukai dengan Islam. dengan salam, kan Islam. Dengan salam. Okey? Okey, baik kawan-kawan. Mari kita tengok semula. Okey? Pengertian solat. Kalau soalan tanya apakah pengertian solat? Okey, kalau soalan tanya apa pengertian solat, ingat, kalau dia tak jawab, kalau dia tak bagi tahu nak bahasa atau syarak, kena jawab dua-dua. Tapi biasanya kalau UPKK dia tanya dari segi apa dia nak. So kita kena tengok soalan dia nak bahasa atau syarak. Okey, kita tengok satu persatu. Dari segi bahasa ialah doa. Okey, solat itu apa? Solat itu doa. Kalau kita perasan, awak tahu maksud daripada awak takbiratul ihram sampailah awak salam, itu semuanya doa. Kan, bukannya waktu doa tu je doa. Daripada kita takbir sampai tahiyat akhir, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, itu semua doa. Bacaan sujud, bacaan rukuk, semua itu adalah doa. Sebab tu kena baca betul-betul, kan? Okey, baik. Doa ataupun permohonan ataupun dipermudahkan. Itu dari segi bahasa. Okey. Solat dari segi bahasa ialah doa, cukup. Kalau awak jawab doa pun dah cukup dah. Okey. Dari segi syarak pula, apa dia? Beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Maknanya solat itu apa? Solat itu adalah perbuatan awak ataupun percakapan awak daripada takbiratul ihram sampai salam. Semua itu dipanggil solat. Okey, baik. Itu pengertian solat. Semua orang dah tahu. Okey? Semua orang dah tahu. Okey, baik. Kita nak pergi yang seterusnya. Okey, kewajipan solat. Okey, Ustaz nak seorang tolong baca. Hadi ada Hadi? Hadi Abqari. Namanya ada dekat situ. Azmi Hatta ni ada Hadi kan? Ya, Ustaz. Okey, Hadi bacakan tu kewajipan solat. Untuk menunaikan kewajipan sebagai hamba Allah. Untuk mendekatkan diri pada Allah. Untuk menyatakan rasa syukur atas nikmat Allah. Untuk memohon hajat kepada Allah. Agar mendapat balasan menikmat daripada Allah. Okey, baik. Terima kasih Hadi. Okey, kawan-kawan. Okey, kita tengok balik. Okey. Kewajipan solat. Kenapa kita kena solat? Ustaz, kenapa kena solat Ustaz? Penat Ustaz, 5 kali sehari Ustaz kena sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, penat. Penat tak solat? Saya nak tanya, penat tak solat? Penat. Ada yang kata penat, ada yang kata tak penat. Tak. Okey, ada yang jawab tak, ada yang jawab ya. Okey, secara jujurnya penat. Kan? Secara jujurnya penat. Tapi kita akan rasa tak penat kalau betul kita dah biasa kita dah biasa solat, dan kita tak akan rasa penat kalau kita tahu ganjaran kalau kita solat itu apa. Okey, kita tengok. Kenapa kena solat? Yang pertama, untuk menunaikan kewajipan sebagai hamba
Allah. Dah memang itu kewajipannya. Solat adalah rukun apa? Solat termasuk dalam rukun? Rukun apa? Islam ke iman? Islam. Bagus. Rukun Islam. Kalau kata kita ni nak membuktikan kita ni seorang Islam, kena solat. Okay, so solat. Okay, untuk menunaikan kewajipan kita. Tanda terima kasih kita dekat Allah. Allah bagi kita segala-galanya yang kita ada. Allah bagi kita oksigen, Allah bagi kita melihat, Allah bagi kita mendengar. Banyak nikmat yang Allah bagi, so sebagai tanda terima kasih kita, wajib untuk kita solat. Itulah tanda kita nak terima kasih. Macam awak lah kan. Kalau awak dapat hadiah daripada ibu dan ayah awak nak sangat satu benda ni. Kan? Tiba-tiba mak ayah awak bagi. Apa awak rasa? Seronok kan? Happy, gembira. So macam mana awak nak balas jasa mak ayah awak? Awak akan tolong, dengar cakap, segalanya awak akan buat. Macam tu juga dengan Allah. Kan? Sebagai tanda terima kasih, bagi kita bernafas, bagi kita masih sihat, walaupun dalam keadaan sekarang ni kan yang macam-macam penyakit ada, tapi Allah bagi lagi kita sihat. So, solat. Allah minta kita solat je. Okay, baik. Yang kedua, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kan? Cara kita, masa bila, Ustaz nak tanya awak, masa bila dalam sembahyang, kita betul-betul dekat dengan Allah? Masa bila? Siapa tahu? Sujud. Okay. Masa sujud. Masa sujud itulah kita betul-betul dekat dengan Allah. Kan? Bila kita sujud tu, seolah-olah Allah tu ada dekat sebelah kita. Kan? Time tu lah kita nak doa, betul? Betul-betul. Sebab tu kalau sembahyang hajat, kan kita buat sembahyang hajat sebelum ni dekat sekolah kan, kita akan ada satu masa tu kita akan sujud lama, betul? Kita akan sujud lama-lama dan ustaz cakap suruh minta apa yang kita nak minta dengan Allah. Sebab apa? Sebab Allah kat sebelah kita je. Kita tengah bagi tahu Allah, ya Allah aku nak pandai. Ya Allah aku nak sihat. Ya Allah aku nak dapat 8A. Ya Allah aku nak dapat mumtaz. Kan? Sebab Allah dekat sebelah kita je. Allah dengar apa yang kita nak. Nak kata Allah sangat dekat dengan kita. Okey, seterusnya untuk menyatakan rasa syukur atas nikmat Allah. Macam tadilah saya kata nak rasa bersyukur kan, Allah bagi apa yang kita nak. Allah bagi kita sihat. Allah bagi kita melihat. Allah bagi kita boleh makan lagi dalam keadaan macam ni, masih bagi boleh makan kenyang. So terima kasih Allah. Macam mana? Solat. Okay? Agar mendapat balasan nikmat daripada Allah. Okay? Orang yang solat, sebab tu dekat akhirat nanti, pertama sekali yang Allah akan semak adalah solat. Bila dekat mizan kan, itu Ustaz ada cerita tentang, kita belajar tentang samiat, kita belajar tentang mahsyar, kita belajar dengan mizan. Mizan tu adalah kita punya timbang kan, kita punya timbang amalan kebaikan dengan kejahatan. Yang amalan yang pertama sekali Allah akan semak adalah solat. Kalau solat kita okey, barulah Allah tengok yang lain. Barulah tengok puasa, barulah tengok sedekah, barulah tengok semua yang lain. Tapi kalau solat kita tak okey, yang lain Allah tak pandang dah. Ya, sebab Allah nak kita solat. Solat tu penting. Yang penting 5 tu jangan tinggal dulu. 5 tu. Lepas tu kalau awak boleh buat lebih solat sunat, itu ekstra. Kan? Itu bonus. Ya. Okay, seterusnya untuk memohon hajat daripada Allah. Macam saya cakap tadi, kita nak mohon sesuatu. Awak nak peksa sekarang ni kan? Nak peksa ni banyak kan solat hajat. Supaya awak boleh jawab dengan berjaya ataupun dengan mudah lah kan. Selain itu kita doa juga kita supaya kita boleh pergi sekolah semula. Belajar di sekolah kan, supaya pandemik ni boleh hilang.
Kan? Tak boleh hilang pun kurangkanlah. Sampai satu hari sampai 9,000 sampai 8,000 kita pun takut kan. Okay. Baik, itu kenapa kita kena solat. Okay. Wajib untuk kita solat. Okay, baik, kita nak pergi yang seterusnya. Okay, dalil. Okay, Ustaz nak seorang baca. Dalil. Saya. Apa tu? Okay, Takif. Okay, Takif. Baca Takif. Al-salawatu imadun faman aqamaha waqad aqamina wa man tarakaha waqad mati. Okay, maksud dia? Salawat itu segel agama. Okay. Yang mendirikan salat maksudnya ia telah mendirikan agama dan siapa yang solat dia meruntuhkan agama. Okay, baik. Okay, baik. Ni dalil ni kita kena faham. Okay. Okay. Dalil ini adalah hadis Nabi. Okay, hadis Nabi. Nabi kata apa? As-salatu imaduddin. Solat itu tiang agama. Awak bayangkanlah. Okay, tiang. Rumah awak tanpa tiang apa jadi? Roboh. Kan? Rumah kita tanpa tiang akan roboh. Macam tu juga dengan Islam. Islam kalau tanpa tiang, kita punya Islam akan musnah lah. Akan roboh. Hancur, lebur, habis semua. Kan? Okay. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang mendirikan solat, maka dia mendirikan agamanya. Kan? Siapa yang mendirikan solat, maknanya siapa yang solat, dia punya iman jadi kuat. Okay. Faman tarakaha faqad hadamaddin. Siapa yang tinggalkan solat, maka sesungguhnya dia telah meruntuhkan agama. Kata pentingnya solat ni diumpamakan macam tiang. Okay. Kalau rumah tanpa tiang hancur. Siapa yang ada tiang, maka rumahnya akan kuat. Siapa yang rumahnya tak ada tiang ataupun kurang tiang, maka rumahnya tak kukuh, maka rumah itu akan hancur. Macam tu solat. Kan? Kita nak iman kuat. Kan? Iman kita kuat. Lagi-lagi zaman yang situasi kita sekarang ni yang mana kita banyak hari-hari kita dengar ada orang bunuh diri. Betul? Hari tu ada viral kan? Ada tengok tak viral? Ada budak sekolah yang gantung diri. Betul? Budak sekolah, dia gantung diri. 12 tahun tak silap Ustaz. Bayi awak kot. Umur 12 tahun gantung diri sebab stres belajar PDPR. Ada baca tak? Siapa ada baca? Kan? Umur 12 tahun gantung diri sebab stres PDPR. Tu sebab apa? Iman. Ni kita punya iman ni tak kuat. Ada yang bunuh diri pun ada. Kan? Yang budak tu selamat, alhamdulillah, ada orang jumpa dia. Nyawa dia Allah masih sayang dia lagi. Kan? Allah masih bagi peluang dekat dia lagi. Yang budak 12 tahun tu selamat. Tapi ada yang bunuh diri, terjun bangunan tinggi. Kan? Sebab stres. Sebenarnya nak uruskan stres tu sebenarnya kalau iman kita tinggi, kita masih lagi ingat dosa dan pahala. So macam mana kita nak tingkatkan iman? Solat. Jangan tinggal solat. Ustaz selalu cakap. Okay? Urat kepala pecah. Nampak? Ada yang stres duduk rumah. Ada yang stres kerja sekolah banyak sangat. Macam-macam stres yang awak ada sekarang ni. So kita kena pandai apa?
kita kena pandai manage kita punya stres dan sebagainya. Nak manage macam mana? Iman. Jaga iman. Jaga agama. Kan? Solat. Stres. Nak mengadu kat siapa stres ni? Mak ayah tak nak dengar lah saya stres ni. Kan? Mak ayah sibuk. Mak ayah tak nak dengar. Siapa lagi? Allah dengar. Allah dengar. Okay. Okay, baik. Okay, seterusnya. Okay. Sekejap, yang bawah tu saya tak nampak. Okay, setiap yang mukallaf wajib mendirikan solat 5 waktu. Mukallaf ni siapa? Mukallaf ni kita lah. Okay, yang kita ni adalah mukallaf yang bertanggungjawab. Okay, kerana hukumnya adalah wajib. Okay, siapa yang meninggalkan ibadah solat fardu, hukumnya berdosa besar. Hukum dia wajib. Kalau tinggalkan berdosa besar. Dosa besar. Kalaulah kita boleh nampak besar mana dosa tu, agaknya kita tak nak buat. Ustaz, besarnya macam mana? Wallahu alam. Kalaulah Allah bagi boleh tengok dosa tu besar mana, kita akan rasa takut. Lepas tu janganlah buat solat. Solat 5 waktu kena solat. Okay? Sebagai seorang Islam, hukumnya adalah wajib untuk solat, jangan tinggal. Okay? Kalau lebih baik kita sembahyang solat di awal waktu. Masuk je azan, terus solat. Cantik lah tu. Tapi kalau ada urusan, ada kerja dan sebagainya, ada kelas ke apa sebagainya, tak apalah. Kan? So, kalau boleh sembahyang di awal waktu, kita sembahyang. Okay, baik. Okay, setakat ni ada soalan? Boleh tanya Ustaz soalan sekarang? Ada soalan? Tanya je. Ada soalan? Kalau faham, tak faham. Faham. Okay, faham. Alhamdulillah. Okay, tajuk kita pun tak berat sangat hari ni. Berkaitan dengan solat. Okay, kalau ada soalan boleh tanya. Ustaz, macam mana kalau ni. Okay, boleh tanya, tak ada masalah. Kalau doa waktu sujud boleh ke? Tu Wan tanya kalau kita doa waktu sujud boleh? Okay, sebab tu ada orang ada ustaz-ustaz ataupun imam-imam dulu dia ajar. Okay, kalau kita nak doa semasa sujud boleh, tapi sujud yang terakhir. Sujud yang terakhir sebelum awak duduk tahiyat akhir tu, awak lamakan sikit. Awak baca dulu bacaan sujud kan. Awak sujud yang terakhir ni, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Awak sujud lama sikit. Time tu awak doa. Tapi doa jangan sampai keluar perkataan dekat mulut. Doa dalam hati. Ya Allah ya Tuhanku. Tapi jangan keluarlah awak doa dalam hati macam sembahyang hajat. Kan? Awak sujud lama, sujud tu jangan sujud tidur pula. Sujud tu jangan tidur. Kan? Sujud. Awak sujud. Dalam masa sujud tu awak doa. Lamakan sikit. Jangan sampai tidur pula. Kan? Lama sikit. Okey, lepas tu dah selesai awak dah doa time tu, bangun terus tahiyat akhir. Saya tak cakap yang dalam hati. Maknanya kalau nak macam tu boleh nak doa time sujud yang terakhir. Sujud yang terakhir boleh nak doa sebelum salam. Sebenarnya kita sebenarnya boleh je nak doa. Okay, tak semestinya dalam sujud. Sentiasa boleh doa. Allah sentiasa doa. Menantikan kita punya doa. Allah nak kabulkan doa ni, tapi kalau kita tak doa, macam mana Allah nak kabulkan doa? Kan, solat tu memang dah doa dah daripada Ustaz cakap tadi. Daripada awak takbiratul ihram sampai awak salam, itu pun dah kira doa semua. Bacaan yang awak baca tu adalah doa. Okay, baik. Okay, seterusnya. Okay, yang ni Ustaz nak laju sikit. Okay, sebab yang ni basic je kan. Okay, ibadah solat dan keterangan. Okay.
Solat Zuhur. Okey, solat Zuhur. Okey, tengok solat Zuhur, bilangan rakaat dia 4 rakaat. Waktu dia bila? Gelincir matahari sehingga bayang-bayang suatu benda sama panjang dengan benda itu. Kalau kita sekarang senang sebab ada jam. Betul? Kita dah tahu dah pukul berapa waktu Zuhur. So, dapat masuk waktu, contoh kat situ kan, 1:06 kan. So, kita dah tahu dah. Orang zaman dulu yang tak ada jam, macam mana ni nak tahu masuk waktu? Dia tengok bayang-bayang. Okay. Kalaulah bayang-bayang itu sama panjang dengan apa? Dengan benda tu, contoh dia pakai kayu kan, dia cacat kayu. Bayang-bayang tu sama panjang dengan kayu tu. So, maknanya dah masuk waktu Zuhur. Orang dulu macam tu. Sebab tak ada jam kan. So, dia tengok bayang-bayang lah. Kalau bayang-bayang kayu dengan kayu sama panjang, maknanya dah masuk waktu. Okay. Baik, seterusnya. Yang kedua, solat asar. Okay. Solat asar 4 rakaat. Kalau sekarang ni azan lebih kurang, kalau kita tengok jam sekarang pukul 4.45. Lebih kurang lah. Okay, pukul 4.45 dah asar. Tapi orang dulu-dulu macam mana nak tengok yang tak ada jam? Dia tengok bayang-bayang. Bayang-bayang suatu objek lebih panjang daripada objek tersebut hingga terbenam matahari di kaki langit sebelah barat. Maknanya dia ambil kayu tu, dia tengok bayang-bayang. Bayang-bayang dia lebih panjang. Bayang-bayang dia lebih panjang daripada kayu tu, maknanya dah masuk waktu asar. Sehingga terbenam matahari. Kalau dah terbenam matahari ni, dia nak masuk waktu maghrib. Lafaz niatnya awak tahulah. Semua tahu kan. Usolli ni semua tak nak masuk lah. Okay. Baik, itu waktu asar. Okay. Zuhur tadi bayang-bayang sama. Asar bayang-bayang lebih panjang. Ada soalan pernah keluar soalan macam ni. Nyatakan keadaan telah masuk waktu Zuhur macam mana? Telah masuk waktu asar macam mana? Awak janganlah jawab waktu Zuhur pada pukul 1:30 petang. Jangan jawab macam tu. Waktu asar masuk pukul 4.45 petang. Tak boleh. Dia tak boleh jawab macam tu. Awak kena jawab macam ni. Bayang-bayang sama panjang dengan objek. Bayang-bayang lebih panjang daripada objek. So kena jawab macam tu. Sebab tu kena tahu. Okey, baik. Kita nak tahu, sekarang kita nak tengok waktu maghrib macam mana pula Ustaz? Okey, Ustaz nak Mia baca. Mia dah tadi kan? Mia dah belum? Dah Tak nak Mia. Fauzi. Fauzi baca Fauzi. Ya, Ustaz. Baca yang maghrib tu. Terbenam. Terbenam matahari sehingga hilang Mega merah di kaki langit sebelah barat. Okey, terima kasih Fauzi. Okey, itu dia punya keterangan dia. Macam mana kita nak tahu dah masuk waktu maghrib selain daripada jam? Okey. Terbenam matahari. Maknanya dah gelap. Okey, terbenam matahari. Matahari dah mula nak terbenam sehingga hilang mega merah. Mega merah ni kalau awak macam mana nak cakap mega merah ni kalau kadang-kadang waktu maghrib awak perasan tak? Dia akan langit akan jadi macam warna oranye, warna merah. Biasa kita nampak macam tu. So, sehingga yang warna merah-merah tu hilang. Bermula daripada terbenam sampailah mega merah tu hilang. Kan perasan kan kalau awak tengok selalu dekat kalau kita kat pantai biasa kita nampak kan, sebab matahari terbenam tu kita akan nampak matahari dah tak ada dah, tapi masih ada cahaya merah-merah tu. Itu kita panggil cahaya mega merah.
Sehingga waktu maghrib tu sampai bila? Sehingga mega merah tu hilang. Maknanya dah gelap, total gelap. Barulah masuk waktu Isyak. Okay? Okay, Isyak. Tolong baca seorang Isyak. Ustaz nak siapa ya? Mr. Caca ni siapa? Ifah Okay, Ifah, baca Ifah. Hilang waktu Isyak tu. Mak Rosa, okay, tak apa. Amani Syazwani, Amani Kril. Ustaz. Okay, bacakan waktu Isyak tu hilang. Hilang Mega. Hilang mega merah di kaki langit sebelah barat sehingga terbit fajar Sorry. sodik di sebelah timur. Okey, baik. Terima kasih Amani. Okey. Macam mana pula dengan waktu Isyak? Okey, waktu Isyak bila? Macam tadi lah. Apabila hilang mega merah tadi tu. Apabila mega merah yang awak nampak tadi tu, yang merah-merah waktu maghrib tu, mula hilang di kaki langit sebelah barat sehingga terbit fajar Sadiq, sehingga waktu subuh lah, sehingga sebelum waktu subuh. Fajar Sadiq tu pagi kan. Fajar Sadiq ni waktu subuh. Okay. So waktu dia daripada hilangnya mega merah sampai terbit fajar, itu adalah waktu Isyak. Dan waktu Isyak adalah waktu yang paling lama lah kan. Kalau ikutkan jamnya, waktu Isyak paling lama sebab bermula daripada pukul dalam 8.30 dan 8.45 malam sehinggalah dalam pukul 5 pagi, 5.30 macam itulah kan waktunya. Ustaz, saya tidur dulu, lepas tu pukul 5 baru saya bangun untuk solat Isyak. Boleh ke? Pukul 5 sembahyang Isyak boleh? Boleh. Memang boleh sebab masih lagi dalam waktu, tapi seelok-eloknya sebelum tidur tu sembahyang dulu. Dan manalah tahu tidur tak bangun-bangun kan. Salah, belum sembahyang, lepas tu tidur tak bangun-bangun dah. Tu bahaya kan. So kita tak nak lah. So nak selamat, kita sebelum tidur tu kita sembahyang Isyak. Selalu biasanya kalau awak kat rumah kan, maghrib tu lepas maghrib, sebab waktu maghrib pendek betul. Paling pendek adalah waktu maghrib kan. Maghrib, lepas maghrib mengaji semua, terus masuk waktu Isyak, terus sembahyang. Kan lebih senang. Kalau kita dah solat, betul Wan. Kan kita dah belum sembahyang tapi kita pula sedar-sedar kita yang disembahyangkan. Sudah sembahyang mayat lah kan. Okey, baik. So itu solat fardu ada 5. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib dan Isyak. Okey, subuh belum lagi so, tak masuk lagi subuh. Okey, akhir sekali subuh. Lupa pula dia tinggal. Okey, subuh daripada terbit fajar Shadiq sehingga terbenam, sehingga terbit matahari. Maknanya daripada terbit fajar tu, yang waktu subuh tu, sehingga matahari tu betul-betul tegak terbit. Waktu terbit maknanya dah cerah dah tu. Itu adalah waktu subuh. Okey, baik. Seterusnya. Ustaz tak nak panjang juga waktu ni kan. Okey, Ustaz nak pergi syarat wajib solat. Okey, syarat wajib solat. Ustaz nak apa ya? Sekejap, saya cari nama kejap. Anas hari ni senyap lah. Anas ada Anas? Anas? Ada. Alhamdulillah Anas ada. Tak senyap hari ni Anas? Tak lah. Anas baik hari ni. Okey, baik Anas. Baca Anas.
Syarat wajib solat. Syarat wajib solat yang pertama ialah balik cukup umur. Yang kedua berakal, sempurna akal. Tiga, dalam keadaan sedar, waras. Keempat, sampai seruan Islam. Kelima, Islam. Keenam, suci daripada haid dan nifas. Perempuan sahaja. Okey, baik. Okey, terima kasih Anas. Okey. Kita kena semak balik. Okey. Yang ini kita kena semak. Syarat wajib solat. Okey, bila cukup syarat ni maka wajib ke atas kita untuk solat. Okey. Wajib ke atas kita untuk solat. Kita semak. Ada ke tak ada? Kalau kita tak cukup syarat, maknanya kita belum wajib lagi. Tapi Ustaz rasa semua dalam ni dah wajib. Okey, baik. Yang pertama, baligh ataupun cukup umur. Okey. Maknanya, okey, Ustaz yakin dalam ni kebanyakannya dah baligh. Okey, baligh bagi lelaki kita dah tahu, baligh bagi perempuan pun kita dah tahu. So apabila kita dah baligh, maka wajib ke atas kita untuk solat. Ustaz, habis tu adik saya yang umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun tak payah solat lah Ustaz. Betul ke? Ada yang belum, tak apalah. Yang belum tak apa. Okay? Yang belum baligh pula, bukannya Ustaz cakap awak tak wajib solat. Okay? Bukannya awak tak payah solat. Okay? Kan Nabi kata, umur 7 tahun, ajar anak itu solat. Ni nah hadis Nabi ni. Umur 7 tahun dah belajar solat. Ustaz, tapi kalau 5 tahun nak belajar solat, boleh. Lagi cepat, lagi bagus. Sebab hadis Nabi kata 7 tahun belajar solat. 10 tahun tak solat, rotan. Kan? Nabi kata apa? 10 tahun tak solat, malas solat, rotan. Kalau 12 tahun tak nak solat, kita bukan rotan, kita tendang je. Kan? 12 tahun tak nak solat, terajang je lah. Kan? Okay. Maknanya nak bagi tahu, apabila dia tak semestinya baligh, awak dah mumayyiz. Tahu mumayyiz? Apa beza baligh dan mumayyiz? Mumayyiz ni dia dah tahu beza yang baik dan yang buruk. Awak ni semua dah tahu dah beza yang baik dan yang buruk. So, kena solat. Solat. Walaupun awak belum baligh, solat. Okay. Yang kedua, berakal. Akal sempurna akal. Maknanya kalau 18 tahun tak solat, gantung diri je lah, tak payahlah susah-susahkan diri kan. Kata 7 tahun dah kena belajar. Kalau 18 tahun tak nak solat juga, macam mana kan? Siapa yang rugi? Diri sendiri yang rugi. Okay? Sebab tu awak bagus, awak bersyukur sangat kan. Daripada 7 tahun dah berada di Ar-Razi, awak dah belajar solat dekat sekolah. Kan? Hari-hari solat dekat sekolah. So dekat situ awak memang dah diajar daripada 7 tahun. Sebab tu kalau kat sekolah semayang main-main, Ustaz libas je, betul? Siapa yang pernah kena libas dengan Ustaz? Kita libas je siapa yang sembahyang main-main ni kan. Okay? Tapi tujuannya bukannya apa? Tujuannya nak mendidik. Mendidik sebenarnya Ustaz nak ajar. Sembahyang boleh ke main-main? Tak boleh. Mana ada orang sembahyang main-main? Awak nak main pun main-main ke? Main pun kena main sungguh-sungguh. Awak main bola jaring, main-main ke main betul-betul? Kalau nak menang, main betul-betul. Kan? Kalau main pun nak main-main, payahlah. Solat apatah lagi. Okay, baik. Berakal. Boleh fikir yang mana baik dan mana yang buruk. Seterusnya dalam keadaan sedar. Maknanya bukannya mabuk dan sebagainya. Sembayang mesti dalam keadaan yang
dalam keadaan yang sedar. Okay, sampai seruan Islam. Alhamdulillah. Kita dekat Malaysia ni Islam sampai. So jangan cakap lah Islam tak sampai lagi dekat awak. Kita Alhamdulillah dah sampai. Okay, seterusnya Islam lah. Islam memang kena sembahyang, kena solat kan. Dan seterusnya suci daripada haid dan nifas. Ini bagi yang perempuan. Kalau sebab tu ada istilah selalu kita pakai kan, ABC, Allah bagi cuti kan. Cutilah. Janganlah ABC awak nak solat juga. Okay, sia-sia. Kan? So, kalau ada haid dan nifas, tak perlu solat, tak wajib solat. Haram awak solat. Okay? Baik, itu syarat wajib. So, kalau ada semua ni pada kita, maka hukum ke atas kita untuk solat adalah wajib. Okay, baik. Seterusnya. Ustaz tak nak pergi. Rukun ni awak baca sendiri. Rukun ni awak baca sendiri. Okay, rukun terbahagi kepada 3, iaitu rukun qalbi, maksudnya rukun yang kita baca dalam hati sahaja. Okay, rukun qalbi. Yang kedua, rukun fi'li ni apa dia? Rukun yang kita kena buat. Kalau kita tak buat, tak sah solat kita. Contoh ruku'an, kena rukuk. Iktidal, kena iktidal. Sujud, kena sujud. Kalau awak sembahyang tak rukuk, tak iktidal, tak sujud, maka tak sah perbuatan kita tu. Okay? Yang ketiga, rukun qalbi. Rukun kauli, maafkan Ustaz. Rukun kauli maknanya awak kena baca. Kalau tak baca, tak sah solat kita. Contoh, Al-Fatihah. Sebab tu Al-Fatihah sembahyang kita kena baca. Kalau kita tak baca Al-Fatihah, kita punya solat tak sah. Baca bukan dalam hati. Baca kena ada bunyi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Walaupun tak kuat. Kalau awak sembahyang ramai-ramai, janganlah baca kuat-kuat. Cukup sekadar telinga sendiri yang dengar. Tak perlu pakai mikrofon. Habis satu lorong dengar awak baca Fatihah. Tak perlu. Okay? Rukun kauli kena baca. Rukun fi'li kena buat. Rukun qalbi kena dalam hati. Itu beza antara 3 rukun yang kita dah belajar. Rukun ada 13. Tapi dia bahagikan kepada 3. Kalau seorang-seorang kena baca kuat ke? Tak payah. Kalau sembahyang seorang-seorang, awak baca cukup sekadar dengar di telinga sendiri. Tak payah satu rumah dengar. Kan? Cukup sekadar telinga awak je. Tak payah telinga jiran sebelah. Telinga awak je. Jiran sebelah tak nak dengar. Jiran sebelah nak dengar dia baca sendiri je. Okay? Okay? Baik. So, itu rukun. Okay. Ustaz tak nak masuk rukun. Ustaz nak terus pergi syarat sah. Okay, muka surat 81. Syarat sah. Sekejapnya masa berlalu. Okay, muka surat 81 syarat sah. Awak boleh tengok syarat sah. Okay, syarat sah solat. Okay, Ustaz nak seorang tolong baca. Ustaz nak Adam lah, Adam Atari. Syarat sah. Okay. Adam Atari dah? Tak ada. Siapa yang cakap saya tadi? Mariani Saleh ni siapa? Anas kan? Ya. Anas dah. Orang yang belum. Ya. Okey, Anis. Boleh lah Anis. Suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Menutup aurat. Akhir masuk waktu solat. Suci badan, pakaian dan tubuh surat daripada najis. Okey. Terima kasih Anis. Okey. Okey, kita tengok sama-sama syarat sah solat. Okey, yang pertama sekali suci daripada hadas kecil.
dan hadas besar. Kita dah belajar dah, awak dah tahu dah mana kategori hadas kecil dan mana kategori hadas besar. Okay. So kita kena bersih daripada hadas kecil dan hadas besar. Okay, ada tai kucing, ada tai cicak kan dekat baju, dekat kita punya baju dan sebagainya, kena bersihkan dulu. Okay. Menghadap kiblat, sembahyang mesti menghadap kiblat. Sebab tu sebelum sembahyang kena pastikan dulu betul tak kita punya kiblat. Kan, manalah tahu tiba-tiba dah sembahyang berapa tahun dekat rumah tu, rupanya kiblat salah. So kena pastikan kiblat betul. Yang kedua, yang seterusnya menutup aurat. Sembahyang kena tutup aurat. Okay, selalunya yang perempuan kena berhati-hati. Pakai telekung dah cantik dah. Kemas dah, tiba-tiba ada rambut terkeluar. Kan? Sah tak solatnya? Tak sah. Kan? Ada sehelai. Walaupun sehelai rambut awak. Sebab tu kalau nak sembahyang kena pastikan awak betul-betul rambut awak ni betul-betul tak nampak. Kalau lelaki pula selalu masalahnya pakai baju pendek, lepas tu dia sujud terangkat bajunya, nampaklah apa yang sepatutnya tak nampak. Nampaklah auratnya. So kat situ bila kita sembahyang, kita terbuka aurat, okay, kita punya aurat tak tutup, maka tidak sah. Seluar koyak dan sebagainya. Ni selalu kat sekolah. Masuk bilik ustaz je, ustaz nakkan yang plekat. Dah tahu dah mesti seluar koyak ni. Kan? Tak kerti duduk diam. Datang je minta kain plekat. Okey. Baik, tu menutup aurat. Okey, maknanya awak tahulah kan. Maknanya bagus juga awak tahu awak punya seluar tak koyak. So nak sembahyang kenalah tutup kan. Last ustaz bagi apa? Bagi sejadah. Kau pakailah sejadah tu kan. Okey. Seterusnya apa dia? Yakin masuk waktu solat. Yakin masuk waktu solat. Maknanya kita dah tahu dah. Okey, sekian pukul-pukul ni dah masuk waktu Zuhur. Okey, aku kena sembahyang. Okey, itu syarat sah dia. Kalau kita buat kalau kita tak buat benda-benda ni, maka kita punya solat tidak sah. Okey. Perkara sunat aku tak nak awak tengok sendiri baca sendiri sebab kita nak laju. Perkara sunat ni ada dua, satu abaat, satu hayat. Okey, sunat abaat kalau kita tinggal kita kena sujud sahwi. Okey, sunat abaat kalau tinggal kena baca sujud sahwi. Contoh dia apa? Contoh dia awak lupa tahiyat awal. Kan, selalu rakaat yang kedua mesti kita duduk tahiyat awal. Kan, sembahyang Zuhur kan. Tapi kita terlupa, terus bangun masuk rakaat yang ketiga. Jangan berhentikan solat tu. Jangan batalkan solat. Teruskan sembahyang. Nanti sebelum salam, selepas tahiyat akhir, sebelum salam sujud sahwi. Bacaan dia apa tu ada kat bawah tu. Subhana man la yanamu wa la yashud. Okay, itu bacaan sujud sahwi. Okay. Sunat hayat pula kalau tertinggal tak apa, tak sujud sahwi pun tak apa. Sebab nama dia pun sunat. So awak tengok dekat situ, sunat ada dua, abaat dan hayat. Okay, boleh tengok. Okay. So ustaz terus nak pergi muka surat 83. Okay. 83. Okay. Perkara yang membatalkan solat. Okay. Perkara yang membatalkan solat. Kalau kita buat perkara-perkara ni, maka solat kita tidak solat kita akan terbatal. Okay. Ustaz baca je lah. Okay. Dengar fokus okay. Perkara yang membatalkan solat. Yang pertama, berubah niat. Macam mana pula ni berubah niat ni Ustaz? Awak mula Allahu Akbar saja aku sembahyang Zuhur kerana Allah Ta'ala.
Kan tiba-tiba tengah sembahyang, tiba-tiba apa pula Zuhur. Sekarang ni kan dah waktu maghrib. So tukar time tengah sembahyang tu. Tukar niat. So tak boleh kalau kita tertukar niat maka solat kita terbatal. Okay. Yang kedua, terbuka aurat. Macam tadilah Ustaz kata, tengah sembahyang tiba-tiba terbuka aurat, terkeluar auratnya, rambut terkeluar, maka solat batal. Okay. Yang ketiga, ketawa sehingga mengeluarkan suara. Ketawa yang macam ni. Dahsyat sangat ketawanya ni. Macam ni. Ketawa sampai macam tu sekali tengah sembahyang. Jangan cakap tak ada. Ada. Kan? Ketawa sampai macam tu sekali. So, batal. Ketawa yang boleh mengeluarkan suara. Walaupun macam tu je. Ada suara tak tu? Ada bunyi tak? So, tak boleh. Batal. Okey, berhadas. Kan awak dalam keadaan berhadas, tiba-tiba tengah sembahyang terkencing. Kan? Sembahyang terkencing. So, batal solat. Okey, seterusnya bergerak kasar 3 kali berturut-turut. Tak adalah sampai ngompol kan. Ngompol tu korang tidur. Okey, bergerak 3 kali berturut-turut. Pergerakan kasar ni maksudnya pergerakan yang besar. Anggota yang besar. Kan awak berjalan ke time sembahyang, bergerak-gerak, badan tu tak boleh nak duduk diam macam ni, bergoyang-goyang ke. Kalau jari, jari adalah pergerakan kecil. Contoh awak sembahyang gatal. Kan? Garulah. Sini pergerakan besarnya satu je. Tapi yang ini awak nak banyak kali pun boleh. Jadi sebab dia pergerakan kecil. Kecil kan, kecil garu tak ada masalah. Tapi kalau awak garu macam ni, garu macam ni sekali dengan tangan bergerak macam ni, tak boleh lah. Kan kalau jari tak ada masalah. Dah gatal kan, garulah. Kan? Takkanlah awak nak tahan. Boleh ke tahan gatal tengah sembahyang? Tak boleh. Kalau ustaz tak boleh. Kan mesti kita nak garu. Tapi pastikan pergerakan kita tu adalah pergerakan jari. Jari awak je yang bergerak. Jangan benda lain pun bergerak. Okey, seterusnya apa lagi yang membatalkan? Okey, murtad. Keluar daripada Islam. Batal. Okey, terkena najis yang tidak dimaafkan pada pakaian atau badan. Terkena najis yang tidak dimaafkan, darah, apa lagi? Muntah, najis. Tu tahu tak boleh. Okey, menambahkan rukun fi'li, awak tambah-tambah pula, kan? Tiba-tiba orang sujud sujud 2 kali je, awak sujud 3 kali, tambah-tambah. Ya, tak boleh bergerak lebih 3 kali. Kalau pergerakan besar nak gerak boleh, tapi jangan lebih 3 kali berturut-turut. Maksudnya awak buat berturut-turut. Tapi kalau awak gerak satu, berhenti sekejap. Lepas tu gerak lagi. Macam nak rapatkan soft kan? Contoh macam nak rapatkan soft tu kan. Soft ada banyak orang keluar daripada soft. So kita nak rapatkan soft. Jauh ni. Macam mana? Kita geraklah 1, 2. Lepas tu berhenti sekejap. Lepas tu gerak lagi 1, 2. Jangan lebih 3 kali sampailah rapat soft. Dia berturut-turut, itu yang tak boleh. Okey, seterusnya berkata-kata atau bercakap dengan sengaja, tak boleh. Okey, seterusnya makan atau minum. Tengah sembahyang pun nak makan, nak minum. So, tak boleh, batal. Okey. Dan yang akhir sekali, berpaling dada dari arah kiblat. Berpaling dada ni macam mana? Macam ubah lah. Tiba-tiba kiblat kat sana kan. Tiba-tiba awak terpusing macam tu. Oh tak boleh. Berpaling. Ya. Tapi kalau dia pandang kiblat tapi matanya pandang lain. Mata lain lah. Sebab mata ni, sebab tu kita sunat kan, mata ni tak ada masalah, tak batal ni, setakat mata je. Tapi sebab tu
kita diajar kalau sembahyang mata pandang mana? Pandang tempat sujud. Lebih khusyuk. Nah, ya kalau sikit je tak apa Wan. Tak apa. Ini sampai berputar 360 darjah. Itu yang tak boleh. Ya Anis, mata tak ada masalah. Mata kadang-kadang kita kena awas juga, manalah tahu kan tiba-tiba apa pokok tombang ke, rak tombang ke, so mata kita kena awas juga kan. Kena tengok juga. Tapi lebih eloknya kita tengok ataupun pandang tempat sujud sebab kita nak solat yang khusyuk. Okay, itu perkara yang membatalkan solat. So kalau kita buat perkara-perkara yang ini, maka kita punya solat akan batal. Okay, boleh. Okay, baik. Okay, dah selesai. Selepas tu, okay, baik. Untuk alhamdulillah selesai untuk tajuk solat. Okay, untuk latihan. Okay, untuk latihan. Ada soalan tak sebelum Ustaz terangkan latihan? Dah lebih 2 minit ni. Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okay, baik. Tak ada. Okay. Sebab soalan ni senang je. Awak sebenarnya dah boleh dah faham dah. Okay. Okay, untuk latihan, okay, Ustaz nak awak buat muka surat 80, muka surat 84. Okay, buku yang sama. Ustaz ada orang nak tanya. Nanti sekejap. Ustaz bagi tahu latihan dulu Okay. Muka surat 85. Okay. Muka surat 85, apa yang Ustaz nak awak buat. Okay. Sebab soalan yang bawah tu perlukan awak menulis. Kan. Soalan 1, 2, 3, 4, 5 soalan objektif. Kan. Soalan objektif tu. Okay. Dan 6, 7, 8, 9, 10 ni semua Ustaz nak awak buat dalam buku tulis. Ya, buku Ulum Syariah. Soalan dia dekat muka surat 84. Soalan dia dekat 84. Tapi Ustaz nak awak buat dalam buku tu tulis. Untuk soalan objektif, awak tulis soalan, tulis jawapan je. Contoh kan, nombor 1. Maksud solat dari segi bahasa, terus pilih alif ke ba. Ada buku tulis? Ada buku tulis buat dalam kertas. Okay. Tulis dia punya jawapan sahaja, tak perlu salin soalan. Ya, buku Fiqh Tauhid. Tauhid. Snap yang awak tulis dalam buku tu lah. Okay, bila awak dah buat, okay, soalan muka surat 84, awak tulis jawapan sahaja dalam buku tulis. Okay. Tak apa. Buat je dekat dalam buku tulis. Buku Fiqh Tauhid tak apa, buat je. Okay, buat dekat dalam tu. Yang tak ada, awak kena usahakan sikit lah. Buku fiqh ke buku tauhid fiqh. Siapa yang asing buat dalam buku fiqh. Ibadah dengan fiqh sama. Buat dalam buku fiqh. Nanti Ustaz detailkan arahan Ustaz dekat WhatsApp nanti. Okay. Soalan muka surat 84. Buat dalam buku tulis. Salin jawapan sahaja. Buat jawapan sahaja. Okay. Ada 10 soalan dekat situ. Okay. Baik, jelas untuk soalan, untuk latihan. Nanti Ustaz akan bagi tahu balik dekat dalam WhatsApp. Jelas? Okay. Jelas. Alhamdulillah. Okay. Tadi ada soalan, ada siapa nak tanya soalan tadi? Ada? Semua dalam buku tulis. Semua dalam buku tulis daripada soalan 1 sehingga soalan 10. Okay, bukan 6, 5, bukan daripada 6, semua. Senang. Nanti awak nak snap pun snap buku tu je. Okay. Lagi ada soalan? Ada? Tak ada? Tak ada. Ada. Ada? Ada. Takif nak tanya apa Takif?
Nak terus jawapan terus ke? Tak dengar apa dia? Nak terus jawapan terus ke? Ya, Jawapan. tulis jawapan terus. Okay, Macam tulis pinjam jawapan dulu. terus. Kalau perempuan tengah ABC perlu apa? Sekejap, satunya. Ada soalan ni kawan awak ni. Kalau perempuan ABC perlu ke solat untuk menghormati waktu, tak perlu. Okay, tak perlu. Awak tak perlu solat sebab apa? Allah dah bagi cuti dah, so cuti je. Okay, cuti je. Istilah cuti tu maksudnya tak payah buat. Okay? Memang awak nak solat apa pun, solat sunat ke solat apa pun tak boleh. Sebab yang perempuan memang Allah kata cuti. Tapi jangan pula nanti time dah tak cuti, awak nak cuti juga. Okay? Okay, boleh faham Cuti je. Allah bagi istimewanya perempuan adalah di situ. Ustaz, cuti raya korban tak boleh tambah ke? Kau nak cuti tambah apa? Kau memang kat rumah. Tak payah tambah. Duduk je kat rumah tu. Okay, baik. Okay? Ada? Tak ada Tak ada. Okay, kalau tiada, nanti Ustaz akan detailkan lagi soalannya. Apa yang perlu awak buat, hantar semula dalam. Nanti Ustaz akan bagi tahu semua dekat dalam dekat e-waris. Okay, kalau tak ada, kita tangguhkan kelas kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bye. Bye. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Salam.